Uh, Hello, selamat petang, selamat sejahtera pada semua di Facebook e-Usahawan MY. Nama saya Elton untuk host petang ni. Dengan saya ialah saudara Khair Khalid yang juga adalah speaker yang saya share dengan hari ini juga. Pada siapa yang baru pertama kali datang tengok jumpa e-Usahawan, bolehlah cakap di laman-laman Facebook komen ni. Dan saya mengucapkan selamat Ramadan kepada semua. Harap-harap semua dah boleh bersedia untuk membeli semua kuih-kuih untuk sebab buka puasa lah. So ada mungkin saya pertama kali untuk bercakap di sini, saya salah satu trainer e-usahawan. Ni saya punya kad ID tu. So semoga nanti saya yang siapa-siapa trainer e-usahawan tu bolehlah cakap hi kepada saya di laman yang Facebook e-usahawan MY. Jadi ini saya punya harapan semoga petang ni akan menjadi lebih berhibur lah. So topik untuk petang ni saya akan cakap berkenaan dengan kisah yang ni nama kawan saya Encik Syukran dah masuk. Terima kasih ya Encik Syukran kerana sudi menyokong. Siapa-siapa kalau rasa dia pertama kali tu mungkin sini bolehlah cakap ni kan first time ke datang, begitu macam tu. So jadi sebelum saya masuk yang persembahan untuk petang ni, untuk slide-nya, mungkin saya nak mempersilakan saudara Khair Khalid boleh cakap sedikit berkenaan diri dia sebelum saya meneruskannya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Khair Khalid. Saya ni merupakan seorang bermula dengan penulis blog lah. Saya seorang ahli pemasaran bertauliah berdaftar dengan Institute of Marketing Malaysia dan aktif dalam dunia penulisan online. Okay, bermula dengan penulis blog. Saya ni juga merupakan content writer dan sekarang sudah masuk tahun hampir ke 11. Start 9 masuk ke 10. Start daripada tahun 2011 dan sampai sekarang. Jadi saudara dari situlah sebenarnya, daripada situ terbuka macam-macam lah ruang-ruang, daripada penulisan blog kepada social media, kenal influencer, kenal agensi, kenal rakan-rakan digitalpreneur, termasuk daripada saudara Elton ni pun salah satu daripada ruang-ruang kerjaya yang dipertemukan lah dalam sebagai certified digital marketer. Begitulah. Boleh. Kita ada instruction dalam ni, kita punya forum ni. So mungkin saya akan meneruskan sebagai forum dan untuk persembahan petang ni, jadi saya boleh share untuk topik ni lah. Bagus Cik Anis, terima kasih kerana menghadiri kita punya sesi petang ni. So jadi yang sekarang ni saya akan mempersembahkan topiknya walaupun nama bisnes santai, dan saya biasanya akan sharekan tips-tips yang saya buat lah seperti yang dikatakan di sini. Tunggu sekejap dia masa buka ni. Ini dia bisnes santai bersama saya dan saudara Khair Khalid juga. Patut ia punya gambar depan. Tak apa, tak ada halnya dia. Ya, tapi boleh nampak slide saya semua orang ni? Okay, kalau dia sini ada, saya buka satu aplikasi. Kalau saudara nak tahu, saya menggunakan StreamYard untuk live streaming ni tersebut lah. Ini adalah sedikit mengenai diri saya. Saya seorang usahawan, entrepreneur, market research, digital marketer, data analytics. So saya menggelarkan diri saya sebagai 3D person. Bukan 3D digital lukis gambar, 3D yang skill set ni dan boleh dilakukan di laman web tersebut. Saya untuk ketengahan MCO, saya juga menolong untuk Bazar Rakyat, salah satu projek yang baru diselesai untuk marketing partner. So kiranya sekarang dah berjalan lebih dari 1,200 vendor diregister di SME Corp. Untuk pengetahuan, yang Marketing Asia yang mana saudara Khair ialah editor bahasa Melayunya. So semua ni adalah kelulusan saudara Khair. So satu topik yang saya share biasanya adalah untuk cara berniaga dan also bagaimana mempraktikkan artikel marketing tanpa rasa poyo. So ini adalah satu tema yang saya ketengahkan juga untuk slide petang ni, lunas lebih sikit. Kontennya saya akan bercakap
di bahasa Melayu, tapi kalau cakap bahasa Inggeris, I have no problem lah. Untuk pengetahuan, saya cakap bahasa Malaysia ni, saya ada pengetahuan share dalam bidang-bidang event seperti Social Media Week, e-usahawan juga di kelas-kelas tersebut, dan juga saya melakukan bisnes jual beg juta masa raya ni lah. So dah siapa-siapa nak tengok juta tu, ada laman webnya nanti. So untuk saudara, ni tadi dia cakap lebih sedikit daripada pengetahuannya, tapi saya nak beritahu satu rahsia. Apa rahsia yang saudara kira yang banyak orang tak tahu? Saudara kira ni waktu blognya, so ada 9 million page view, 9 juta page view 2016. Sekarang saya tak tahu berapa lah. Kalau ada saudara kira ada boleh bagi tahu, saya rasa dia ada pengalaman untuk bercakap mengenai bagaimana melakukan blogger, dan juga dia bagaimana untuk memasarkan konten-konten anda. Dan sebelum saya meneruskan agenda petang ni, saya nak mengucapkan sedikit penghargaan kepada trainer-trainer yang share dekat laman e-usahawan sebelum ni, seperti nama Puan Suraya, Guru Teddy, dan Coach Syukran, Coach As, ni Abang Andi, ni Pak Rostam ni dah sembuh, harap-harap disembuh, ni Cik Salwa. So ada banyak-banyak trainer kita yang handal. So I rasa bangga lah kerana hari ni dapat share yang sama platform di Usahawan MY ni. So kepada semua yang nak tahu lebih lanjut di Usahawan, saya menyarankan supaya saudara-saudari di laman Facebook Live bolehlah dicek di laman ni, Go E-Commerce MY dan juga e-usahawan. So e-usahawan adalah satu kursus 1 hari digital di mana kita membantu usahawan untuk membangunkan digital marketing skills to be e-commerce ready. So biasanya ini adalah satu inisiatif daripada pihak kerajaan untuk membantu usahawan mikro khususnya. Okay, ini tadi tu direct terus link dekat situ lah kalau nak register kalau dia nak register dia boleh, tapi kalau macam ada dalam saya punya banner, dia ada letak dalam FB Live Wednesday tu, dia boleh dapat kita punya slide untuk ni lah. So boleh tag juga nanti saya selepas masa saya bercakap ni sedikit. Dan ini adalah agenda petang yang sekarang ni. So jadi masanya lebih kurang dalam 1 jam. Jadi saya dengan saudara kira akan bercakap mengenai platform yang bernamanya TikTok. TT pun sebagai nama singkatnya. So kalau kata siapa-siapa nak share yang rasa mana-mana konten bagus, silalah letak hashtag yang sepatutnya, e-usahawan MY, Go E-Commerce, ataupun TikTok sama saya, EK, dan FPID jika nak tag kami berdua. Ini adalah kita punya Facebook ID lah. Saya harap ni berguna untuk manfaat semua orang. So dalam artikel konten, saya akan bercakap bahasa Malaysia, dan saya harap semua boleh faham. Pertama sekali, saya nak bagi tahu siapa tu TikTok and why TikTok is important. So untuk sesiapa yang tak pernah tengok TikTok, TikTok ni adalah satu dipanggil real short videos. So apakah yang sebenarnya maksud real short videos dan apa sejarah TikTok ni? Okay, so TikTok nama-lamanya di Amerika Syarikat dipanggil musical.ly. So prinsip untuk yang start TikTok ni, dia adalah rekod dalam konten 15 atau 60 saat saja. So biasanya kalau siapa yang tahu 60 saat tu maksudnya dalam seminit, you kena buat aksi-aksi yang tertentu. So dia ada satu tema yang dinamakan lip sync. Lip sync ialah satu, kalau nyanyikan lagu, anda boleh mencuba menyanyi ikut lirik lagu tersebut. Dan sekarang ni dia akan membuat sisi pergerakan ataupun dari segi duit, dance dan sebagainya. Dan ini adalah satu contoh video. Kalau siapa dapat teka ni baru baguslah. Ini sebelum zaman TikTok ada orang ni nama dia Encik Ashraf Nasir. So boleh kalian tengok sekejap videonya.
Ya, kalau siapa yang tak pernah tahu siapa nama orang ni, nama dia Encik Rasa Nasir adalah seorang penari terkemuka di Asia. Jadi seorang penyanyi terkemuka ni pada akhbar yang disiar pada 2018 ke 17, saya tak berapa ingat. Dia ada cakap perkara ni adalah sangat menarik untuk brand awareness. So masa ini pun TikTok masih tidak begitu popular buat masa ni. 2018. Jadi bagaimana yang saya nak katakan TikTok ni bagaimana berkembang adalah satu cerita yang akan saya lapor dalam slide yang tersendiri ni. Jadi saya sebenarnya dah ada buat satu trend. Trend study ni dia cakap kalau dalam social media di Malaysia, kita ada laman di Januari 2020 adalah 27 juta orang, dan pada 2019 tidak ada platform TikTok disebut di laman social media tersebut. Ini daripada Hootsuite sumbernya. Tetapi pada tahun ini, 3 bulan yang lepas, TikTok telah mencapai 21% daripada jumlah social media rakyat Malaysia. So, kata Cik Kir, daripada 26, rasa berapa banyak TikTok user kalau daripada percentage yang disebut macam ni? Kalau user di mana tu? Di Asia? Ini Malaysia punya data. So jadi ada 26. Untuk overall Malaysia lah. Ya. Ini for Malaysia specific. Actually Malaysia yang for as far as what I know, TikTok ni dia punya influence dia ada 2 tau sekarang. Satu daripada yang main lah, yang lain pun ada, tapi satu daripada China, Hong Kong, sana lah. And then satu lagi daripada Indonesia. Okay. Even Indonesia pun sebenarnya tak seaktif kita. Malaysia lagi aktif TikTok ni. Tapi betul. influence kita ni mostly from those two countries. Indonesia dengan India. India I tak berapa sure lah, tapi from my social interaction, from my social experience lah, memang both lah. Dua tu daripada segi karakter dia interact, and then dari segi lifestyle punya appearance, macam mana dia orang share the content. Okay. So kita mungkin content ni pun ada macam-macam. Boleh nanti kita boleh berinteraksi dengan audience lebih berkenaan topik-topik yang juga tu. Tapi memang akan increase lah, increasing lah, from 21% akan naik lagi. So adalah yang ke sekarang ni adalah satu trend yang kita boleh lihat lah, sebab daripada setahun dah ada 20% daripada rakyat Malaysia, 5-6 juta dah sudah ada di TikTok menggunakannya. Jadi itu sekarang untuk zaman corona, dia adalah lebih daripada orang tengok TikTok ni. Dan of course dalam user dia tu banyak lah. So banyak rumah tu tengok lah. Tapi yang saya buat kajian tersendiri juga. So saya ni macam orang yang kecoh sikit nak tengok lah. Saya tengok ni ada Cik Ai Wahida. Ai Wahida ni I tak berapa kenal sebelum tu. Tapi dia famous ni. Dia ni famous ni. Dan ni ceritanya dulu few years before TikTok muncul, dia sebenarnya tak ada orang banyak view dan dia selalu jadi penyanyi. So lepas untuk TikTok ni dia buat 15 saat punya iklan dekat TikTok as a content. Tiba-tiba dia dah join competition yang 1 million tu. Ada syarikat kebetulan ternampak nyanyian dia di TikTok tu. Oh, I see. So adalah kita yang setakat pencapaiannya. Ini akhbar yang dia kata dekat laman News Straits Times lah, masa Januari 2019 yang TikTok masih tak muncul lagi tu. Dia ada satu kerjaya baru menjadi singer. So bayangkan siapa yang tak terkenal di YouTube tu, dia pun dapat opportunity di social media platform to explore. So kebanyakan orang masih tak berapa dengar yang TikTok ni. Dia macam kira follower ataupun innovator yang melangkah ke hadapan. So memang betul lah saudara kita tadi cakap, memang ada orang mengintai peluang-peluang baru. Cuma nak tahu macam mana caranya, inilah topik yang kita nak siarkan ni.
Yeah, so I just seterusnya kalau daripada segi TikTok yang adopsinya, saya nampak ni, dia nampak ada satu popular celebrity creator. So biasanya influencer yang bercakap di laman Insta sebagainya, dia ada berada di TikTok untuk menjarkan iklan mereka. Dan juga ada satu kempen, mereka suka menggunakan tema yang dipanggil hashtag challenges. So hashtag challenges adalah satu peringkat di mana orang yang suka membuat challenge-challenge tertentu. Maksudnya kalau ada temanya, saya cuba akan perform dan membiar orang tahu apakah awareness mengenai challenge tersebut. So bayangkan yang sebelum ni ada ice bucket challenge yang terdahulu. So adalah satu tema yang boleh diketengahkan dan sekarang TikTok Raya 2020 akan menjadi lebih berbeza daripada dulu. So even apa macam just NGO pun sekarang pun dah pakai ni TikTok jadi NGO ni dia ada, saya tengok dia ada buat untuk zero campaign for climate, zero waster. Sekarang pun dia buat ada COVID-19 punya case. So dia punya maklumat ni kira banyak wujud untuk membantu yang golongan kurang dah terkena dengan TikTok tersebut lah. Jadi TikTok ni sebenarnya platform untuk orang-orang yang tak pernah rasa apa yang platform ni boleh buat. So ni lah saya bolehlah cerita sedikit. Sebab so apa kita ni boleh tak I just apa ni elaborate sikit je daripada yang boleh. Apa ni this awal tahun ni before kita ada PKP MCO actually apa TikTok masa tu tengah naik tau. Even shopping complex, not to say shopping complex yang local punya, yang international related shopping complex pun guna khidmat apa ni macam influencer through dia orang punya TikTok tau untuk promote dia orang punya before ni. Tapi bila MCO ni agak macam sekarang ni dia slow sekejap lah. Mungkin after this dia start balik. Itu satu yang kita mungkin nak kena mengupas sikit lah. Tapi yang sekarang ni kira macam untuk ni kalau saya sekarang cakap pasal TikTok, macam saudara daripada fikir kalau banding TikTok tu ada macam serupa dengan Instagram, betul kan? Betul. Rasanya kalau Instagram dengan TikTok, mana rasa yang lebih bagus sikit? Mungkin kalian-kalian belum dah tanya soalan tu, kita boleh ikut dengan kupasan sedikit. Okey lah, kalau tanya I ni kira sudah usia tu sudah ada level atas sikit lah, sudah lebih. Usia ada 9 million views tu tak lupa ni. Bila orang ni sampai satu usia, dia sudah sedap dengan satu perkara, dia akan tetap kat situ tau. Tapi macam kita ni, kita boleh expand kita punya view. Jadi pada I, so far, I prefer lagi Instagram. But I tengok TikTok, macam mula-mula dulu I tengok Instagram. Maksudnya Instagram ni satu masa akan pergi. That was 2 years ago lah, macam tu lah. Sebelum tu dah ada Instagram, tapi 2 years ago ni start Instagram ni dah start dia punya burst lain macam lah. Tapi rasa macam tu. Tapi TikTok tu macam untuk anak you semua kan. Tapi orang yang biasa sini-sini sikit dia tak suka mungkin ni. Mungkin ni tanya kupas. Okay, kupas sikit lah bab tu. I ni anak ada 4 orang. 4 orang lah dia. Yang tua, 1 lelaki, 3 perempuan. Yang seorang yang tua ni 20 years old, 20 tahun dah, sudah masuk EU. Yang second ni 18. Jadi dia turutlah 2 tahun, 18, 16 and then yang yang paling kecil sekali 12 tahun. So I can see the difference tau between dia punya interaction lah dari segi TikTok. Sebab semua ni suka TikTok. Semua ni suka TikTok Sebab I perasan TikTok ni semua orang generasi muda lah, yang memang muda sekolah ni memang suka, memang senang ke TikTok. Tapi tapi apa mula-mula I tengok TikTok ni macam mula-mula lah. This is my my sincere view about TikTok lah. Mula-mula I rasa TikTok ni macam gedik lah. Kan orang macam gedik je kan. Okay. Tanya semua yang audience tunggu ni dia ada sama gedik ke tak? Mula-mula lah. Kan nak goyang sana goyang sini kan. Siapa nak goyang-goyang boleh. Tapi bila I daripada influence daripada anak, I tengok anak punya ni dengan kawan-kawan, interaction dia lain. Dia ada education actually. TikTok is more on education.
I can agree with that. Sebab apa? Sebab sebenarnya dari TikTok, satu travel, satu tips. Macam I punya anak kan yang besar ni, dia banyak kawan-kawan share macam jual produk, and then tips-tips tentang belajar lah apalah kan sama-sama dia. Tapi yang paling special sekali yang banyak yang tertarik perhatian I ni adalah tentang dia orang share tentang buat apa ni bakery makanan bakery lah. Buat kek. Buat kek ni semua betul. Dia orang share macam buat proses buat kek kan, macam chocolate cake lah, apa, share resepi. Benda tu among orang-orang muda ni, budak-budak sekolah, especially not budak lah, orang pelajar kan. Benda ni pun famous tau sebenarnya, macam share resepi. Sebab you not only share the recipe, you share the how the recipe apa ni dia orang buat benda tu. Nampak start daripada pancur, pecah telur, apa semua dengan lagu, dengan kan, dia tak ada muka pun. Jadi itu satulah. Jadi benda-benda macam tu I can see that apa TikTok ni macam dapat tempat yang lebih dekat di hati generasi muda. Maksudnya Instagram ni nak lepas. Ya ke? Tapi kita tanya pendapat saya yang audience sekarang ni. You setuju ke apa yang sebenarnya cakap? Insta adalah sesuatu yang ketinggalan zaman. TikTok masih sesuatu yang anak anda akan masuk. Ni kita tunggu sekejap di sini. Live tengok apa dia orang jawab ni. Bagus lah. Terima kasih pada kupasan yang ni. Ni sesi topik yang beginilah yang kita nak mencabar minda-minda usahawan. Satu yang Cik Anis ni dia malu nak try TikTok. Ni dia punya komplain datang. Nak cakap. Ni pendapat yang saya rasa agak betul. Sebab saya ni sebenarnya kalau orang tak bagi tahu, saya tak pernah cuba benda tu. Kononnya kalau nak suruh menari macam tadi tu Encik Nasir, itu susah sikit. Sama lah. Ada satu ni, ada pada Anis Tahiruddin ni. Takut ada malu nak try buat TikTok. Sama lah. I pun sebenarnya jenis tak apa ni, malu kalau muka keluar sebenarnya. Tapi I tengok macam yang share macam yang generasi muda, anak-anak yang ini from my view lah. Diorang tak share muka, diorang mungkin share produk, mungkin share apa testimoni, depends pada macam itulah resepi. Resepi tu buat sekali, proses buat kek tu record sekali, and then edit benda tu jadi satu daripada mula sampai siap. Siap kek. Ni kita boleh sambung sikit-sikit pasal penerangan business model je sebab ni usahawan punya course. Nanti boleh saya minta kira lagi campur-campur sedikit ni nilai je. Sebab ni so takut anak anda mungkin ada perasaan tidak takut malu kerana seringkali boleh melakukan ekspresi tapi dia adalah satu cabaran usahawan lah. So saya pun ada buat satu kajian juga. Saya buat satu business model study lah, kononnya nak tahu apa bisnes yang hebat pasal TikTok ni. So dalam satu kursus ni, TikTok ada element di mana ada social media, di mana anda boleh buat kreativiti, music dan juga AI. So siapa yang tak tahu apa AI? AI adalah satu jargon dipanggil artificial intelligence. So apa yang uniknya pasal TikTok, kalau dibanding dengan Insta tu, saya tengok dia cakap apa yang konten kita letak di TikTok, kalau TikTok rasa dia sesuai dengan audience tu dengan segi hashtag atau sebagainya, dia akan push konten kepada lebih orang banyak tengok. Dan juga dia memberi satu cara untuk menilai sama ada kreativiti audience yang dibuat konten macam buat resepi tu, adakah dia betul-betul bermanfaat pada orang yang melingkupnya. So dalam short mixture dalam ni, dia adalah Instagram, Facebook dan YouTube dipower oleh AI. So ini adalah satu fact yang saya jumpa agak quite curious lah. Memang saya agak terkejut lah sebab saya cakap content marketing AI, social media kreatif. apa kreatif ni. Apa yang bikin. So ada satu ni, saya buat satu, ni TikTok account saya lah, siapa-siapa nak masuk tu. Saya tak letak muka saya lagi, agak malu sedikit. Tapi saya letak satu video dekat ni, search engine optimization, saya buat 1 minit punya YouTube. Followers saya tak banyak tapi view dia dah lebih 1,000 orang tengok tu. Ni saya punya eksperimen masa tu buat. So ada banyak ni dia kisah-kisah dia. Jadi untuk tatapan petang ni sikit, saya just kupas yang sebahagian mana saya tahulah. Ini ada dalam rahsia ke, kena tanya K lagi macam mana buat duit dengan TikTok nanti.
Okay, so dalam TikTok kalau anda tengok ada satu option dia button boleh download TikTok daripada untuk smartphone, App Store atau Google Play. Dan saya ada tulis dalam kalau yang tengah di sebelah kanan dia ada untuk app. Kalau untuk smartphone, ni bentuk dia punya pembukaan kali pertama. Jadi memang ada serupa dengan Instagram dari segi user interface beliau. Dan untuk step yang TikTok ni yang marketing ni, step pertama memanglah kena sign up untuk account dan set up profile. Dan seterusnya adalah seperti yang tertera, view video feed, search for video, recording, kalau perlu edit dan sebagainya. Jadi siapa yang familiar dengan Insta dia akan faham TikTok adalah prinsipal yang sama. Cuma yang saya nak bagi tahu dekat step yang tersendiri di sebelah step ni, ada beberapa step yang saya highlight tu adalah key feature yang support step tersebut. Jadi ini adalah satu kupasan yang saya terangkan lebih lanjut dan saya nak tengok nanti apakah pendapat kalian-kalian lepas tengok apa yang sebakat, yang malu ataupun sesuatu yang boleh dinilai untuk dicuba. So kalau untuk yang orang nak tengok juga, TikTok ada dia punya laman tiktok.com tu, dia ada juga di laman web. So Instagram saya tahu kalau laman web tu dia tak banyak benda boleh upload video. So saya cuba upload video tu, dia ada ciri-ciri feature macam trending, follow people, suggested account, dan you boleh upload video daripada sini di sebelah kanan atas permukaan. So kalau untuk lagi satu trend dia untuk discovery feature feed ni dia lebih kepada orang yang nak cari, saya semada nak cari hashtag ataupun user yang kalau relevan kepada konten saya. So dia akan keluarkan senarai orang, contohnya saya jual beg, dan orang yang jual beg ataupun pernah tengok beg, dia akan bagi tahu, inilah orangnya yang saya kena follow. Dan tengok di bawah, di sebelah bawah ni hashtag dia Ramadan Mubarak. So yang view interestingnya, saya masa buat kajian tersebut, bila saya buat hashtag search, dia punya total untuk view ni memang saya tak pernah tengok angka ni di Instagram. Ada rasa ada saudara Kir pernah tengok, pernah boleh cabar sedikit pendapat macam ni? Tak ada. So ini satu yang saya rasa agak terkejut jugalah masa tengok, banyak betul orang tengok hashtag ni. Kita boleh buat market research kat sini ya. Ini sebenarnya banyak orang Instagram saya rasa dia menggunakan idea di TikTok lah. So ada mungkin satu contoh saya mungkin nak tunjuk nanti juga. Tapi untuk kupasan saya bagi tahu yang lebih sedikit lah. So saudara-saudari ada tanya soalan tu, nanti lepas saya present slide tu nanti saya akan tolong jawab apa-apa yang saya boleh muncul. So saya cakap satu yang menarik ni, dia key success factor untuk TikTok ni sebenarnya apa? Untuk para usahawan, tadi saya ada menerangkan penggunaannya adalah Facebook, Instagram, YouTube dalam AI. Tetapi pada pendapat saya, caranya sama seperti YouTube kerana dia tidak mempunyai elemen untuk engage dengan kawan. Tak banyak sangat macam chatty feature ataupun e-shortcut lagi semua tu. Tapi cuma untuk sekadar entertainment. Macam tadi tu menari, satu adalah elemen entertainment dia. Dan untuk sekiranya saya nak tahu sama ada eksperimen untuk TikTok berjaya ke tidak, saya kena melakukan beberapa perkara yang penting untuk produk khususnya dari segi produk placement, branding. Dan untuk TikTok, saya kena mencari konten yang bagus dan boleh saya mengikut influencer yang betul, dan teknik-teknik jualan halus perlu dipraktikkan untuk membina brand awareness tersebut lah. So, jadi ini satu yang saya kupas sedikit sebab TikTok ni dia macam satu alien punya platform untuk saya. So ni gambar yang saya buat dalam TikTok account. So yang ada gambar serius ni dia COVID-19 survival guide macam satu booklet. Yang gambar comel ni saya guna satu app, dia boleh buat meme. So meme ni maksudnya saya buat satu tagline, I am vibrant. So ni satu tagline letak dengan gambar kucing. Kucing tu bolehlah buat aksi-aksi dia, filter dan sebagainya.
So adalah satu saya letak barang dengan orang yang angkat beg ni, dia bolehlah jadi model-model. So sekiranya siapa yang rasa nak ekspresi dirinya di rumah, inilah platform yang sesuai untuk diri anda. Ya, jadi apa yang saya cakap ni, kalau untuk Instagram, biasanya orang tak men-type begitu panjang sekali untuk ni. TikTok ni dia macam ada karakter limitnya 100 karakter untuk caption. So jadi boleh fikirkan, contohnya I'm vibrant, each break I take feels my body and life and vitality. So katakan hashtag anda adalah vitality, anda boleh merasakan banyak follower akan mengikut kalau sekiranya mereka mencari bahan tersebut. Dan ya, satu benda saya tengok yang sekarang ni, dalam segi kereta schedule, sebab banyak kereta muda-muda 18-30 tahun, dia suka membuat video selang 20 minit, dia akan cuba untuk membuat beberapa aksi dan upload ke TikTok. So kadang-kadang dia tengok orang kenapa repeat banyak kali tu, memanglah dia nak tengok angle mana yang sesuai. So jadi ada satu perkara yang saya nak tekan untuk step-step tersebut, yang participation untuk challenge ni, dia adalah satu perkara di mana kalau sekiranya saya nak mengimprove diri saya, seperti contohnya saya buat drama TV, saya nak buat makeup lebih bagus 30 hari daripada sekarang. So tadi saya dengar saudara K cakap saya muka agak letih sedikit, inilah kalau nak mengimprove muka buat challenge 30 hari. Dengar semua orang, inilah macam challenge yang sesuai. So ini dia macam menggunakan elemen peer influencing. Dia tak cakap macam peer pressure orang untuk masuk. Dia nak influence anda untuk mengenjoy proses untuk mengubah ni. So TikTok dia akan membuat satu match di mana kalau dia orang cari hashtag tersebut, dia akan dapat cari profil anda, dia akan klik dalam profil ni. So this is a candy challenge di mana yang orang ni saya rasa dia selebriti makan gula-gula 10 hari. So kalau anak anda, saya sarankan better you monitor sikit. Jangan terlebih makan dalam 10 hari tu. Yelah, kadang-kadang benda-benda macam ni dia macam lebih kepada social interaction dia tu lebih close tau. Kalau orang-orang tengok kan, dia lebih senang terpengaruh. Ya. So jadi macam tu kita ada buat satu kupasan ni sebab dia dengan Instagram bezanya, sebab Instagram bila saya push satu konten tu, kadang-kadang kita tak pasti bagaimana orang tu boleh follow balik kita. Tapi TikTok dia bagi suggestion menggunakan engine AI tersebut, dia akan buat di profile, dia akan bagi tahu kat saya, inilah dia orang-orang yang saya kena ikut. So orang yang macam relevant dia ada buat ni lah. So saya nak kupas yang ni bab hashtag yang bagaimana patut buat, sebab hashtag ni adalah satu elemen yang sangat penting. So kalau macam saya buat within 100 character ni, saya akan melihat beberapa perkara seperti hashtag mana yang trending, tengok video yang match dengan hashtag tersebut. Kita cuba akan melihat juga di mana hashtag yang kita rasa terlalu umum, so kita akan mereka satu hashtag yang unik dan tidak begitu banyak orang. So maksudnya tidak begitu banyak tu mungkin tak sampai 380 billion yang post ni. Banyak orang akan bersaing untuk picture view anda. So bayangkan sekarang dia ada iklan 60 saat. Bagaimana nak capture attention dalam 60 saat adalah bergantung kepada cara meme anda capture the attention of the people. So satu lagi yang saya nak juga share dalam bentuk hashtag ni, pastikan anda mengikut senarai hashtag yang influencer letak dalam ni, dan dalam platform tersebut cuba kalau boleh menggunakan platform called piggybacking. So kalau siapa yang tak kenal apa tu piggybacking, maksudnya kalau saya meminjam orang tersebut seperti I love candy, so you bolehlah tag dekat orang ni, nama dia, dan I akan tengok meme yang tersebut dan hashtagnya. So seperti yang Instagram, saya nak rasanya lebih kurang sama, tapi mungkin saudara kira blogger lebih pengalaman mungkin menggunakan taktik yang lebih hebat lagi, bolehlah kupas sedikit pasal berkenaan bab ni juga. Selama masa saudara cakap ni, saya dah tak tengok ada soalan-soalan tak daripada orang-orang yang masuk dalam stream. Ada satu dia tanya ni, siapa okay. Mr. Rostam. Siapa Mr. Rostam
TikTok content ni lebih pada fokus Ah, lawak. mana konten ni fokus lawak. Ni namanya nampaknya TikTok pada buat lawak. Seperti elemen lawak dan juga boleh belajar sedikit. Dia depends lah, maksudnya kebanyakan orang ni sebab dia short video, dia short kan. Jadi sebab biasanya memang orang kalau nak buat lawak memang seronok lah. Tapi dari segi prospek bisnes sebenarnya sekarang ni dia tengah naik, baru start sebenarnya. And then kena MCO ni dia ada slow sikit je, macam tu je. Tapi sebenarnya tahun ni memang nampak TikTok ni dah start pergi lebih. Sebab ada satu quote ni daripada Mac Farhim. Saya ada quote lah. Mac Farhim dia ada share screen sekejap lah. Dia boleh minta share screen tengok-tengok lah. Saya pun tak tahu siapa. Dia tak ada share lah. Saya pun quote lama benda ni. Dia cakap lah. Dia cakap apa ni? Mana dia? Dia cakap TikTok ni bukan sekadar tempat hiburan, dia kata. Dia punya ni. Ada dalam Google, dia boleh Google lah saya kan. Dia kata dia lebih kepada pendidikan, business, travel, tips kehidupan, nasihat kewangan, perniagaan dengan dia content marketing. Actually it's content marketing. Macam yang lain juga. Tapi dia ni lebih baru sikit lah kan. Lebih advance sikit. Jadi, dia ada soalan ni, dia masuk ni. Ada soalan yang advance pula tu, saya pun belum sempat jawab. Tanya pada ni lah. pada Elton lah. Nanti ada satu slide tu ada saya cakap pasal bahagian ni. Sebab kita orang ada cakap ada satu revenue manager dengan TikTok tu, saya pun ada kenal dia sebenarnya. Dekat LinkedIn tu dia beritahu ada rasa-rasa tersendiri lah. Tapi kena yang audience ni dia participate, lebih participation lebih lah saya cakap ni. Tak boleh diam-diam lah saya tengok ni, intai-intai susah sikit. Tapi Pak Tam ni dia suka buat cerita short selling dan sebagainya. Pak Tam macam penyokong setia untuk filem ni. Pak Tam ni sebenarnya salah satu penyokong yang cakap banyak. Short selling ni saya pun nak tanya dia juga soalan ni. Tapi untuk kupasan ni memang ada jawapan di dalam slide seterusnya. So untuk tidak mengeluarkan masa, saya just bergerak sedikit lagi. Mungkin masa tu kita akan cakap pasal jawapan yang soalan yang Cik Rostam tanyalah. Saya panggil dia ni Pak Tam je. So kalau dia dah ada nama samaran banyak ni. Pakcik Tupperware pun ada. So TikTok ni bukan nama sebenarnya, dia boleh pakai. Okay, tapi yang saya nak tekan tu, sekarang dah hashtag tu saya dah cakap sedikit. Ini yang bab yang saya rasa banyak orang dia suka tengok. Tapi saya dah bagi tahu satu elemen yang saudara kill tu dan semua orang adalah satu kenyataan di mana demo video ni adalah satu perkara yang kita akan buat. So demo video ni adalah satu bentuk di mana user generated content akan dibuat seterusnya. Daripada segi satu contoh nanti saya akan tunjuk, yang sebelah kanan kiri ni dia ada hashtag dia Makeup World Artist White. So dia ada artis potong roti. Yang challenge ni dia demo bagaimana saya nak membuang diri saya di air. Siapa yang tak ada air tu boleh buat macam ni. Tapi yang sebelah kanan ni dia ada macam satu tunjuk ajar untuk bagaimana orang buat cerita how to make money until TikTok, wait until the end. So kira ada macam teaser punya form lah yang seperti 15 second tu. Dia ada macam siri drama TV tersebut boleh di-share kepada audience anda. So saya ada satu fun fact yang disebut sini. Siapa yang nak tahu, anda boleh type ni TikTok money calculator dekat Google. Nak tahu kalau ada potensi earn TikTok ni, inilah kriteria orang yang patut buat untuk mendapatkan jumlah sebegini. So jadi ini saya cakap fun fact ni sebab ni orang suka buat analisis ada peluang ke tak, boleh bercakap dengan brand seperti bagaimana, brand seperti dia akan tengok kaedah-kaedah matrix yang sama, likes, post view, komen dan sebagainya. So ini adalah satu era yang agak bagus sebab dalam Instagram saya pun sebenarnya tak tahu berapa saya boleh dapat kalau saya buat Instagram, melainkan saya bekerja dengan Abang Ken lah. Harap-harap dia jemput saya nanti. Okay, so dalam ni kalau Instagram tu rasanya bisnes dia earning ni macam mana? Kalau ni kalau minta sekupasan daripada Ken, nanti saya continue juga ni dan tentu. Instagram ni actually dia bukan macam blog. Blog ni kalau dia ada Google AdSense, ada iklan-iklan yang you boleh apply and then you dapat
dapat lah, boleh lah berapa kan. Tapi dia Ah. lebih kepada macam you punya establishment. Once you establish as kalau you influencer lah, you establish, then company akan collaborate dengan you untuk promote dia punya produk. Even macam tak kira lah produk jus ataupun produk kecantikan, travel agency ke apa ke, then dia nak you share on storytelling tentang dia punya produk, review. Tapi itu blogger dulu you manage tu dekat Insta kan biasanya. Tak ada tak yang sekarang mereka Insta dia dah try TikTok pasal strategi dia lain. Mungkin sebelum saya masuk bab yang yang macam apa ni tadi you share pasal siapa ni AI, siapa nama dia lupa. AI ni Wahidah kan. Okay, I sebenarnya I kenal AI Wahidah ni masa salah satu baru-baru tahun ni lah. Tahun ni masa tu kita orang di JB ada buat launching one of shopping complex kat sana, shopping complex yang Asia Pacific punya region lah yang ni. Jadi di Johor dia baru buat. And then dia menggunakan macam salah satu collaborate dengan influencer ni termasuk dengan AI Wahidah ni untuk promotekan dia punya shopping complex dan melalui macam ada kontes. Jadi bila macam tu orang-orang yang selalu suka pergi shopping ni selalunya kan budak-budak muda, and then dia ni boleh influence dia punya parents, jom ayah kita pergi, jom ni apa semua kan. Jadi apa ni macam mana you dapat nak pergi drive, nak pergi ni, dia tengok TikTok kan. Jadi sebenarnya drive sebenarnya daripada Instagram dia dah shift sekarang ni pada TikTok tau. Dia dah shift sekarang daripada TikTok kan. Kadang-kadang you tak boleh pengaruh orang yang keluar duit, you boleh pengaruh orang yang apa ni pengguna. Sometimes kalau macam produk-produk macam micro, kita apa ni katalah bakery atau apa-apa semua kan. Mungkin benda-benda ni kita boleh create satu macam dia panggil apa ni? Macam sense tertarik apa ni attraction pada yang beli tu budak-budak. Kan? Jadi budak-budak ni dia ajak ayah dia pergi ke mak dia pergi, jom pergi kedai bakery ni ya, dekat taman kita ni ada kedai bakery ni. Sebab nak sangat makan this kind of cake kan. You boleh buat that tu through TikTok. Yalah, tapi sekarang ni dosa ni orang belum makan lagi, dia orang tunjuk kek ni orang dalam. Petang ni kan pukul 4, pukul 5 is the best time. Now is the best time actually to promote through TikTok kalau you jual makanan. Actually on your local ni lah, local area lah kan. Nanti kita tanya sekarang usaha-usaha sekarang ni ada tak you buat sekarang iklan yang Abang K cakap di pukul 4 dan nak belajar iklan buat makanan dan sebagainya. Kita tunggu dulu tengok dia orang cakap ni. Sebab sometimes dia bukan yang pembeli, kita target yang pemakan. Kadang-kadang macam satu benda kan, dulu kan banyak kan orang nak jual produk pada wife yang pembeli pada ni, tapi dia apa ni, dia tahu target dia produk ni macam household punya produk, dan dia target wife beli, tapi yang bayar je husband. Jadi sekarang wife ni dia influence husband dia, suruh jom abang pergi beli kan. That's kind of marketing lah. Tapi TikTok ni ada that I think that I tak payah nak elaborate panjang sebab you all pun, kita pun dalam this, kita boleh belajar tentang that kind of marketing. Tapi that things that I try to say on TikTok. TikTok ni sekarang ada benda-benda tu. Benda-benda drive yang tarik orang tu untuk memang sekali dah pergi ke TikTok. Sebab saya ada satu contoh nanti saya pun boleh tunjuk sini. Saya tu tapi sebab saya tengok contoh tu Pak Tak Rostam ni dia cakap storytelling kira dia ada elemen untuk entertainment, kena ditambah nilai lah. Sebab bab ni lah yang paling susah sekali tak. Bagaimana mana tahu you TikTok you, kalau yang jenis yang agresif, yang jenis apa ni yang boleh ke depan kan, dia macam Instagram juga. Once you apa ni macam content you bagus, mungkin ada agensi ke company-company yang hire you untuk collaborate dengan you, ataupun silap-silap you boleh jadi model ke kat benda iklan ke apa ke. Dia ada peluang macam-macam lah. Itu Insta tak boleh buat sekarang? Insta boleh, Insta dah buat dah. Sebelum ni ada Insta famous apa semua, tapi sekarang ni dia shift. Dia kan dah nama dah Insta famous kan. So jadi mungkin untuk pengetahuan usahawan-usahawan ni, dia orang ni macam dia tak sanksi sikit lah. Saya tengok macam reply ni mahal CPC dan nak buat iklan dan sebagainya. Tapi cuma beza dia shift tu, yang TikTok ni dia short, lepas tu dia ada editing dia apa semua lebih lagi macam lagi power lah daripada Instagram lah on that kind of thing.
Okay, tak apa. Kita boleh kupas lagi dalam lagi siri-siri tambahan dia. So, ni dalam kita punya 45 minit ni, kita tengah pantau. Siapa-siapa ada soalan-soalan ni, bolehlah tanya saudara Kir sekali. Boleh jawab tu, saya boleh teruskan saja. Ini adalah satu saya punya fakta juga yang saya dapat cari, kongsi sekali. Dalam business model TikTok ni, dia ada two major ways, tapi saya letak yang virtual 3 yang method ni sebab yang orang putih di sebelah US semua dia orang practice kaedah ni juga. Nampaknya Indonesia pun saya mungkin tengok. Salah satunya ialah influencer marketing. Maksudnya saya buat satu produk untuk promote brand orang lain, macam you kalau promote to Shopee dan sebagainya, ataupun you boleh buat satu sell your services through your product video macam saya tunjuk untuk sesi marketing tersebut. Dan seperti yang saya buat untuk method satu, saya biasanya cari influencer yang dikatakan micro, mungkin 300 ke 500k follower. Kalau lebih tu 5 million dan ada lebih 300 post. Dan ini biasanya orang yang cari brand besar-besar ataupun bisnes, dia akan perasan kalau you dah dapat followers tinggi begini. Jadi saya nak tengok satu business modelnya, yang siapa yang buat live streaming ini daripada seorang daripada negara China. Kalau anda tengok, ada tengok bakar Doraemon di sini. Okay, so ini nama dia Douyin is a platform China, tapi yang saya nak bagi tahu dalam video tersebut, dia sebenarnya berjual benda ni pada budak umur 10 tahun dan dalam masa 15 saat ataupun sejam kalau ditambah kepada banyak sequence untuk TikTok ni, dia jualan dia dah lebih daripada 5 figure dalam masa 1 jam tu. So jadi banyak tengokkan orang yang share dalam ni, orang user suka berinteraksi dengan peniaga itu sendiri secara live dan berterusan. So ini adalah satu budaya yang macam kalau untuk Malaysia, if you want to adopt something of similar, kita kena membuat satu langkah persediaan. So bayangkan kalau you jual dekat platform Shopee dan sebagainya, saya just nak bagi tahu yang nak kupas ni adalah bagaimana anda membuat satu posisi untuk pembukaan. Jadi caption anda adalah sangat penting. Dan kalau tengok daripada segi persekitaran dalam bilik tu, dia ada juga satu image yang terkenal. So saya letaklah satu Doraemon ke. Nak tarik perhatian orang tengok sikit. Dan call to action sebenarnya orang tu dia cakap, saya jual ni, saya akan bagi awak satu 5 keping yang berwarna-warni yang berbeza. Jadi sebenarnya untuk produk yang saya buat tu, fancy store tu, saya pun berfikir konsep yang sama juga untuk buat ni. So adalah saya buat satu nilai untuk 5 different bag color berbeza dan saya bagi satu peluang giveaway kepada siapa yang share dekat ni. So biar share untuk part 2 Ramadan tu biar akan start lah. Siapa nak ikut tu nanti boleh FBIDI dan sebagainya, share lah untuk kawan-kawan. So ni harganya kita buat satu rezeki untuk siapa yang cabut petua dekat sini. Dan yang method yang saya rasa saya teruja nak test nanti, dia kalau siapa-siapa pernah dengar perkataan nama dia virtual coin ke tak? So virtual coin ni dalam Instagram tak pernah dia wujud perkataan saya bagi satu benda, emoji dan sebagainya, saya boleh mengconvert benda ni menjadi satu bentuk tunai. So dia ada macam cash e-wallet punya prinsip. So kalau saya buat satu donasi RM30, 100 saya dapat $139. Kalau 10,000 orang suka konten tu dia bagi 139. So 139 tu kalau dia dapat yang orang yang buat satu demo untuk tadi contohnya orang yang jual barang tadi, dia boleh withdraw account from the TikTok to the PayPal. So ini setengah negara dia ada upaya convert direct to cash. So Malaysia tu kita kena pastilah bila dia akan ready benda ni. Satu ni business model ni banyak pemuda kurang 30 tahun menjana pendapatan memang dia akan tengok ni lah.
So ada tengok dulu apa-apa soalan daripada kalian-kalian. So I harap ni satu pendekatan terbuka. Just ada tak soalan masuk dah? Saya nilai sekejap ya. Tak ada buat masa ni. Okay. So jadi saya sambung untuk seketika. So nanti kita boleh berkisah untuk ni lah. So jadi yang tadi soalan ada seorang yang Encik Rostam tanya. Bukan Encik Rostam sekejap. Saya tengok kupasan soalan ni. TikTok ads daripada Encik Amar, dia tanya soalan ni. Kebetulan saya slide ni dia ada satu produk nama dia TikTok X lah. Jadi untuk siapa yang nak tahu bagaimana TikTok menjana pendapatan pula, TikTok sebenarnya menggunakan kaedah untuk user engagement tu, dia akan membuat proses untuk mengiklan. So dia ada 4 produk tersendiri, feature. So kalau anda siapa yang familiar dengan Facebook Ads, dia adalah lebih kurang sama kecuali hashtag challenge tersebut. So kalau you tengok dalam hashtag challenge, ini adalah satu contoh hashtag challenge saya. Di mana kalau siapa yang familiar dengan Bollywood, kira ada tengok Bollywood ke tak? Ada. Okay, Bollywood. So yang kenal I enjoy semua movie. Ni nama dia daripada Bollywood star ni Encik Samal Khan. So siapa yang pandai dancing tu kan, you tengok movie tu dia selalu menari. Itulah dia orang dalam bidang ni. So apa yang dia orang buat ni, dia buat satu cabaran seperti Pepsi Step Challenge. So dia bekerja sama dengan pihak Pepsi. Dia akan menggunakan hashtag Swipe Step Challenge. So ada perasan dalam highlight biru tu ada Swipe Step Challenge. Bila orang klik tersebut dalam hashtag tu, dia akan masuk dalam challenge page tersebut seperti satu laman web. So laman web tu dia akan muncul dalam discover tab kepada akaun-akaun yang orang rasa relevan, yang suka tengok benda ni lah. Jadi itulah satu algoritma daripada TikTok. Dan kalau siapa nak sponsor tempat di atas ni, We Are Ready NFL tu, itu ialah syarikat, dia boleh buat penajaan untuk syarikatnya di atas pembukaan dash untuk challenge ni. Dan satu iklan untuk jangka masa sebulan, 2 bulan saya tak pasti, tapi dia cakap dalam artikel tu ada few $100,000. So US dollar lah contohnya. So bayangkan apa yang nak brand, memang orang yang saya rasa mahal, dia akan buat dalam ni satu kisah advertisement. Tapi untuk usahawan yang baru bermula, saya rasa soalannya TikTok ni dia sekarang ada advertisement tu, kalau dia masuk dalam 1 pixel, dia akan membuat satu setup yang serupa seperti Facebook Ads. So Facebook Ads ni dia ada video recording dia ratio 60 saat masih wujud. Pastikan 10 keping gambar seperti dalam Instagram ada raw altered dan sebagainya. Maksudnya 1/3 daripada gambar tu mesti ada objek tersendiri. So dalam contoh ni saya tulis TikTok Ads. So kalau siapa yang tengok Facebook Ads tu, TikTok Ads sekarang ni dia occupy 1/3. Inilah dia bentuknya. So dalam siapa yang nak tahu harga tersebut, dalam kandungan kasar, dia sekarang ada promosi macam ada 10 CPC dan mungkin ada banyak kali tidak ada kepastian bagaimana nak dapat ROI per iklan tersebut. So kalau rasa yang nak try eksperimen untuk RM50 Malaysia contohnya, mungkin ada lebih peluang untuk dapatkan traffic untuk bina follower. So TikTok ni macam satu eksperimen kepada di peringkat Malaysia khususnya lah. Sebab Malaysia dia banyak macam kita baru memula langkah. Ya, sebab tu dia growth rate, dia nak tingkatkan lebih creator buat content. So dia tengok dalam discovery session nanti, mungkin saya boleh tunjuk akaun TikTok lama web tu, mungkin dia orang boleh faham sikit. So saya nak kupas lebih, 1-2 slide ni je. So siapa dah tanya tu bolehlah tanya lagi. Saya nak tanya ke kita fakir dalam trend ni, siapa yang nak buat demo untuk kreatif produk, mungkin satu untuk memasak ke, sekarang dengan iklan, nak buat tadi kek ke,
Ini memang satu direction daripada pihak ByteDance. Maksudnya syarikat TikTok tu yang membuat TikTok di China, dia nak pergi education industry. So education industry tu maksudnya saya nak buat online courses ke, saya nak buat kursus online, saya nak buat entertainment. Inilah dia punya kisah strategi dan sekarang. Dan saya bagi tahu just a key takeaway sebab sini masa yang agak singkat untuk hari ni juga, tapi saya nak berinteraksi lebih dengan audience tersebut. Tadi saya cakap satu perkara yang penting, step satu, hashtag yang banyak dan trending adalah lebih baik. Profilnya adalah satu yang decent, yang seperti Instagram, content original dan TikTok challenge-nya mesti disangsikan, well groomed and mesti be regular with content. So kalau setakat ni yang sharing tu, harap-harap dapatlah membantu sedikit. Mungkin saudara Khair mungkin boleh tambah juga kalau ada apa-apa yang satu perkara tambahan dalam masa 5 minit dari sekarang. Ada sebentar saya akan menjawab satu audience. Sebelum tu mungkin saya bagi ni cabaran kat you lah. Inilah yang saya rasa you patut jawab soalan. I just ada additional ni lah yang I nak highlight yang I dapat tahu TikTok ni sebenarnya daripada tahun 2019. Masa tu I dapat tahu TikTok ni sebab macam mana dia punya kata potential dia ni, because apa ni, hi Destina Asia, this is one of my friend, kita pernah travel sama apa ni, macam mana nak viewer TikTok ramai tu tadi Mr. pernah. Okay, sekarang ni satu dulu I just kongsi apa ni, on 10 Julai 2019 Southeast Asia Creators and Content Marketing Conference yang first kali yang diadakan di Singapore. That means bila once content ni dia ada lebih kurang lebih daripada 300 creator, digital marketer yang sit together on this conference to share dia punya perspektif on TikTok. Jadi TikTok ni bukan perkara yang macam nampak memanglah sekarang ni kita nampak macam santai-santai, tapi di sebalik santai-santai tu sebenarnya dia ada satu nilai value yang tengah berkembang. Sebab benda ni yang tengok company-company besar, company-company kecil, PKS, even micro ikut kesesuaian nak gunakan. Satu tu lah macam mana nak viewer TikTok ramai ni, from my point of view, it depends on you punya perspektif, what you want to do with the TikTok in relation with your business. Kalau kata you buat untuk viewer you ramai dari segi pembaca ataupun dari segi orang yang follow you punya trend, dia punya lifestyle, content, everything is on content. Betul tak? Kalau content you okay, content you attractive, dan slow hashtag. Okay. Kejap nanti saya buka satu laman TikTok web kejap sebab ni boleh kena jawab soalan ni, kena benda-benda yang rasa berguna sedikit. Mungkin ada spend 5 minit, siapa-siapa nak online tu boleh angkat tangan kalau nak tunjuk. Tapi just kalau saya sekadar share, siapa nampak tak ada screen TikTok ni sekarang? Ya, tak nampak, tak ada keluar. Oh, dia tak keluar lagi sebab I dah stream dekat ni, dia So satu lagi ni, TikTok ni orang yang tak ada account pun boleh tengok kan TikTok kan? Dia kalau tak ada account tu ni bab yang saya kena tunjuk sedikit ni bahagian ni sebab ni kalau so I tengah share jap untuk pembukaan ni jap. So siapa boleh tengok tak yang screen TikTok ni? Okay, banyak screen dah keluar ni. Okay, tak apa. So kalau boleh nampak je, nanti saya boleh tunjuk. So kalau siapa yang nak tahu, biasa kalau untuk follower ramai tu, biasanya better kalau suggest yang orang yang follow ni, dia follow awak balik dulu. Ni yang satu perkara yang saya buat dekat eksperimen tersendiri lah. So contohnya macam si Jeff ni. So kalau I nak tag tu Jeff, tengok Jeff ada email dia tu juga. So yang TikTok ni bagus, so you boleh hubungi orang-orang yang you nak follow. So kalau you rasa satu yang benda yang saya nak bagi tahu,
belajar tengok hashtag-hashtag yang trending, make sure you boleh satu caption untuk tarik perhatian blogger tersebut. So I buat satu yang back ni. Trending So I just tag yang so dia tulis yang trending ni kan, maksudnya orang yang kita nak follow tu dia akan menarik perhatian mereka. So bagaimana sebenarnya nak menarik perhatian mereka lah, itu soalan-soalan yang mungkin audience ditanya. So katakanlah kalau saya punya caption tu, saya type lah dalam Facebook chat tu je sebab ni tak payah panjang sangat. Tapi boleh. Pukul 4 tu dia orang buat macam ni lah. So kalau saya tengok ni dalam komen kan, saya mungkin buat dalam satu siri. Sekejap saya type satu ni caption. My back view Gucci bag lah. Saya promote one bag free in return for his page view. Contohnya lah. Inilah taktik soft selling sebab you biasanya tak menjual. Sebab I punya bag tadi tu, I just share link dekat certain influencer kan. Dia pun just angkat gambar letak dalam dia punya post lah. So ini yang kita nak kumpul viral view tu untuk meningkatkan potensi jualan lah. Memang seterusnya yang apa elemen yang saya belum cakap tu, kalau ikut tadi gambar influencer yang tadi Cina tu cakap kan, dia sebenarnya buat elemen soft selling. Maksudnya saya buat storyline bagaimana bag tu boleh mengangkat barang di store dan boleh mengangkat anda dan sebagainya. Ni banyak taktik ni saya tiap-tiap malam pun kena fikir juga macam mana nak kupaskan supaya so harap-harap siapa yang dapat tengok tu dia membantu sedikit lah. So memang video yang interaktif tu kita ada kena fikir satu langkah yang seterusnya bagaimana nak mencari video yang entertaining. Itu yang kita kena melihat orang influencer yang pandai. So bagi contoh tadi tu yang makanan bab tu memang 15 second je. So rasalah kalau siapa yang buat tadi makanan tadi tu kan, boleh tak leverage video tu yang tadi saya tunjuk tu sapu break ke, campurlah cakap kita ada break sama dengan air labu lah, mungkin Ramadan ni. Yes, I agree with apa ni, saudara Nur Azmi Bakri ni share video yang very informative. Yes, kalau informatif ni memang selalunya orang yang banyak yang apa ni akan ikut lah. Kalau kata kita secara konsisten kita share tentang, contohlah macam kita travel kan, ataupun kita katalah business advisor ke apa ke, dan kita share information tentang sesuatu perkara tu on consistent basis, sebenarnya akan dari situ you grow tau, orang ikut, orang follow kan. Okay. Tapi ada saudara Bakri tu, saya nak tengok apakah pendapat saudara Kirin untuk jawab soalan ni juga. Kualiti tak ada, follower ramai sangat pun kualiti tak ada pun, depends lah kan. Kalau you influencer dan memang follower ramai tu bagus. Tak tahu lah, mungkin pengalaman blogger yang awak manage tak ada orang buat macam tu. Knowledge pun susah juga. Tapi kita sebagai audience ni, kita menghargai audience yang tanya soalan-soalan. Kita boleh kupas tu. Kalau rasa dalam segi ni, dia ada segi agama tau. So dalam talk yang saya tanya, dia ada trust and safety review. So biasanya kalau macam gambar yang tadi saudara Nur Azmi cakap tu, kalau biasa orang dah buat satu report pada TikTok, dia akan mengambil keluar posting tu. Jadi dia sekarang ada quality control dalam sistem. So dia boleh detect lah macam scammer semua tu. So dalam bidang maya ni dia banyak scammer online. Itu yang saya tak pasti Instagram dia ada buat benda macam tu lah. So tadi itu tak ada kupasan yang seterusnya. So jadi itu kalau harap dapat sedikit sharing tu, tadi saya share lah, tapi bagus juga tadi case ada bagi tahu kalau ada peluang siapa bekerja sama TikTok tu mungkin bagi tahu berapa charge harga untuk CPC, siapa yang jumpa sekali. Tapi saya just nak tamat sedikit sini. Siapa recording tadi ada weekly video, so boleh type dekat sini bit.ly FB Live Wednesday. Ini kita punya meme, so saya sarankan siapa yang buat konten better invest buat gambar-gambar yang cantik macam ni. So dia punya tema tu dia buat gambar untuk menarik perhatian orang. Making friend, building communities is the way for TikTok to move forward. And sebagai penutupnya,
kita wishkan semoga selamat, saya safe. Ni kucing saya pun tengok tu. Kita jaga kita dan sebagai semua audience tersebut. So mungkin daripada sebelum saya end untuk sesi berbincang, mungkin ada Saudara nak cakap apa-apa pada kalian-kalian? Saya mengucapkan terima kasih banyaklah kepada usahawan atas peluang ni, juga kepada saudara Elton. Jadi juga kepada semua lah yang menonton dan bertanya soalan, sebab benda ni pun sebenarnya bukan bermaksud yang macam saya ni expert, tak. Benda ni kita sama-sama improve. Jadi daripada sini saya pun nampak lagi ruang baru yang boleh, ini cara ini. Jadi memang terima kasihlah kepada semua atas peluang ni. Itu saja. Selamat berbuka puasa nanti. Ya, selamat berbuka puasa juga ya. So saya ada siapa-siapa soalan tak ada, bolehlah hubungi kami di Facebook dan sebagainya dan laman tersebut. Jadi dia sampai sini sebentar masa hari inilah. Okey, sekian, terima kasih. Harap semua dapat manfaat ya, sebab ni tengok-tengok adalah muka-muka semua dapat. Okay, bye. Assalamualaikum.